Itu Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang join pada pagi ini. Dan mungkin yang kemudian sahabat yang belum masuk lagi, insyaAllah mudah-mudahan kita sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik kita boleh berkongsi ilmu bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Azhar Ramli pagi ini. Jadi tidak buang masa, saya akan serahkan pada Ustaz untuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Terima kasih kepada Abang Zaki yang dimuliakan Tuan Pengerusi surau kita, seluruh ahli jawatankuasa surau Haji Ismail, dan juga seterusnya tuan-puan, rakan-rakan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan, terutamanya sepanjang majlis kita pada pagi ini. Baik, seperti biasa tuan-puan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Idaman Penutup jilid yang pertama. Kita masih lagi berada pada topik yang ataupun tajuk yang pertama. Topik yang kedua iaitu cara bersuci najis ataupun pengenalan najis dan cara-cara bersuci najis. Jadi dua kuliah sebelum daripada ni kita dah bincang berkaitan dengan cara ataupun pengenalan najis. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk pembahagian najis dan juga langkah-langkah bersuci najis mengikut kategori najis. Baik, sebelum daripada ni tuan-puan, kita dah muka surat 11 ke dalam kitab Jawi. Kita dah bincang berkaitan dengan pengenalan asas najis secara umum, dan kita bahas minggu lepas iaitu ada 7 formula di dalam tajuk najis. 7 formula dalam tajuk najis, cara untuk kita kenal najis mengikut ataupun berdasarkan teknik formula yang kita buat ataupun yang kita sebut minggu lepas. Jadi tajuk yang seterusnya muka surat 11 tuan-puan, bahagian najis, iaitu najis-najis terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, sebelum kita baca, saya nak tambah sedikit penambahan info berkaitan dengan pengenalan najis secara umum, perenggan di atas itu, iaitu ayat yang terakhir minggu lepas tuan-puan, saya tambah sedikit. Ayat terakhir ataupun formula terakhir itu, dan segala bangkai semuanya najis, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi kita sebut minggu lepas, ini formula yang kedua, formula yang kedua, tapi dalam kitab kita ini dia berada di last sekali. Sedikit penambahan yang saya lupa nak sebut minggu lepas. Kalau susunan formula yang saya buat minggu lepas nombor 2, dalam kitab kita ini dia last sekali, iaitu dan segala bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia. Jadi formula dia tuan-puan, nombor 2, tiap-tiap bangkai najis melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Dan bangkai ikan dan belalang, itu formula nombor 2 yang saya bagi minggu lepas. Okey, dalam Zoom kita Fadil Tuan Haji Nazir dia naikkan slide, iaitu sebelum bahagian haji itu tajuk yang kita nak bincang hari ini. Atas tu yang last sekali itu, dan segala bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Itu last sekali. Saya nak tambah sedikit, saya terlupa minggu lepas.
Jadi seulang sekali lagi tuan-puan, formula dia tiap-tiap segala bangkai ataupun tiap-tiap bangkai hukumnya najis, kecuali ataupun melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Dan ada penambahan sikit yang saya lupa nak tambah minggu lepas, iaitu apa dia? Dan bangkai anak di dalam perut ibunya yang disembelih. Itu penambahan yang saya terlupa nak sebut minggu lepas, iaitu dan bangkai anak di dalam perut ibunya yang disembelih. Walaupun jarang berlaku tuan-puan, tapi ada kes-kes kita dah tahu ilmunya. Ini isu mana tuan-puan? Isu sekiranya kita menyembelih ibu, contoh kita sembelih lembu, tiba-tiba dalam perut ibunya tu ada anak, anak yang dah besar. Kalau anak hidup itu kita tak bincang lah, keluar-keluar tu anak masih hidup, tak bincang, itu wajib lah sembelih kalau kita nak makan anak tu. Ini kita sembelih ibu, tiba-tiba tengok buka-buka dalam perut dia, lapah-lapah tengok dalam perut, anak dah besar. Anak dah besar dan anak tu matilah. Maka apabila anak tu mati, kita panggil apa anak tu? Kita panggil bangkai. Janin tu ataupun anak dalam perut tu yang kita panggil janin mati. Apabila mati dipanggil bangkai. Adakah status dia suci ataupun haram dimakan? Jawab dia, hukumnya ialah suci, boleh dimakan, iaitu bangkai dalam perut ibunya. Tapi syarat dia ibunya disembelih. Bukan ibunya mati kena langgar. Kalau ibu bangkai, maka anak juga akan jadi bangkai. Tapi ibunya suci, maka anak jadi suci. Ini jelas. Nabi menyatakan zakatul janin zakatu ummih. Yakni sembelihan janin dalam perut itu ialah berdasarkan sembelihan ibunya. Zakatul janin zakatu ummih, berdasarkan sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya kita sembelih, maka janin di dalam perut itu, anak yang mati dalam perut itu, dia sah ataupun suci dimakan, halal dimakan. Kenapa? Kerana berdasarkan sembelihan ibunya. Ini mazhab kita. Ini mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau mazhab lain tuan-puan, mazhab lain dia berbezalah. Ini kita ingat, ini mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Biasanya di kampung lah. Kita di bandar ni jarang tuan-puan. Di kampung biasa berlaku isu macam ni. Sembelih-sembelih tengok, dia ingatkan tuan apa nama ni, lembu tu ingatkan tak buntin, tak dapat kesan lembu dia ni buntin, lembu dia ni mengandung. Apabila dia sembelih, tengok anak dah besar dah dalam perut, jadi timbullah isu dia, adakah anak dalam perut yang disembelih ini boleh dimakan ataupun menjadi bangkai? Jawab dia dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, boleh dimakan. Dia tak menjadi najis walaupun dipanggil bangkai. Itu pengecualian bangkai yang sah ataupun yang suci dimakan di dalam mazhab kita. Adapun mazhab lain tak boleh. Adapun mazhab Maliki, anak yang mati di dalam perut dikira najis ataupun dikira bangkai. Ingat mazhab kita. Adapun mazhab lain, mazhab Maliki, anak di dalam perut, bangkai di dalam perut itu dikira najis. Berdasarkan hadis yang sama juga. Jadi kedua-dua imam ini, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, jadi guru dengan murid ini menggunakan hadis yang sama, tetapi cara mereka faham berbeza. Itu rahmat di kalangan kita. Rahmat di kalangan kita boleh berpegang kepada dua-dua. Mazhab kita tak najis, bangkai yang tak najis, tetapi mazhab Maliki guru kepada iman kita najis. Menggunakan hadis yang sama, cuma berbeza baris sahaja. Tu hadis dia, hadis yang sama, zakatul janin zakata ummih, zakatul janin zakata. Kalau Imam Malik dia baca dengan zakata. Berbeza tafsiran dia. Imam Malik mengatakan sembelihan janin itu
seperti sembelihan ibunya. Kalau ibunya wajib disembelih, maka anak dalam perut wajib disembelih. Kalau keluar mati tak sempat sembelih, maka dihukumkan bangkai di sisi di sisi Imam Malik. Tapi itu info tambahan kerana dia mazhab lain. Tapi kita ingat mazhab kita, ingat mazhab kita boleh. Baik, saya tuan-tuan, itulah dia sedikit tambahan yang saya lupa minggu lepas. Kita terus tajuk baru, iaitu bahagian najis dan juga langkah bersuci najis. InsyaAllah hari ini kita akan cover satu sahaja daripada 3 bahagian. Jadi semuanya adalah 3 bahagian najis. Kita akan cover satu pagi ini, iaitu najis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bahagian najis. Baik, nombor 7. Najis itu pula dibahagikan kepada 3 bahagian. Najis itu pula dibahagikan kepada 3 bahagian. Baik. Najis yang mana? Iaitu najis yang kita dah bahas sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni kita dah bincang. Contoh najis satu persatu. Cuma kita tak kategorikan najis itu kepada 3 kategori. Jadi sekarang ni kita nak kategorikan najis itu dan kita nak belajar langkah ataupun dipanggil cara bersuci mengikut kategori. Sebelum daripada ni umum kita bahas. Secara umum kita dah kenal najis. Apabila kita dah kenal najis, tajuk yang seterusnya kita nak kelaskan, nak kategorikan najis yang kita dah kenal itu mengikut kategori dalam syarak, dan kita nak tahu cara bersuci mengikut kategori. Baik, yang pertama, kategori pertama. Nombor 7, najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. A, ataupun dalam kitab Jawi nombor 1, dalam kitab Rumi A ataupun satunya ialah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini nama kepada najis. Jadi kategori pertama nama dia ialah mukhaffafah. Jadi mukhaffafah ini dalam kurungan dia buat ian ringan. Ian ringan. Jadi nama mukhaffafah ini merujuk kepada apa? Kita belajar nama dulu, kemudian yang keduanya baru kita tengok contoh, dan yang ketiganya kita akan belajar langkah bersuci. Jadi 3 benda kita nak belajar hari ini. Pertama kita nak tengok nama najis ini mukhaffafah. Yang keduanya kita nak kenal contoh. Dia ada satu contoh saja. Najis mukhaffafah ni mudah tuan-puan, dia ada satu contoh saja. Dan yang ketiganya yang paling penting ialah langkah. Kita nak belajar 2 langkah bersuci najis ringan. Baik, pertamanya ialah nama. Jadi najis mukhaffafah ini nama dia ialah najis yang ringan ataupun najis ringan. Kenapa dinamakan najis ringan? Najis ringan ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada cara ataupun nisbah kepada hukum ataupun tata cara menyucikannya adalah ringan. Hanya memadai ataupun hanya sah sekadar dipercikkan air sahaja dihukumkan suci. Itu dia panggil najis ringan. Ringan ini dia nisbah kepada apa ringan? Nisbah kepada hukum ataupun tata cara bersuci adalah ringan, tidak berat dan tidak sederhana. Yang dipanggil ringan ini iaitu cara dia memadai ataupun sah hanya sekadar dipercikkan air ke atas tempat yang kena najis, maka dihukumkan suci. Itu mukhaffafah nama. Kita belajar kenapa nama dia mukhaffafah. Dia panggil illatut tasmiyah. Mukhaffafah itu nama ringan itu dia merujuk, dia refer kepada hukum bersuci ataupun tata cara bersuci tidak terlalu berat dan tidak terlalu sederhana. Dia ringan sahaja, dia memadai dipercik air ke atas tempat yang kena najis. Baik, settle. Yang kedua kita nak tengok contoh
contoh najis ringan. Contoh najis ringan. Jadi ada dua lagi yang kita akan bahas minggu depan. Dua lagi apa dia? Pertamanya najis, ada tiga. Pertama najis ringan, yang kedua najis mutawassitah, najis sederhana, yang ketiga najis berat. Ataupun ikut dia punya bilangan kitab ni, dia akan bilang nombor dua ni ialah najis berat, nombor tiga ni najis sederhana. Jadi najis berat juga sama, kita akan bincang minggu lepas. Kenapa dipanggil berat? Nisbah kepada hukum ataupun tata cara bersuci, iaitu berat. Kenapa dipanggil berat? Iaitu sukar, sehingga disyaratkan 7 kali dibersihkan menggunakan air mutlak dan salah satunya dengan air tanah. Itu dipanggil berat. Berat itu nisbah apa? Nisbah tata cara bersuci. Begitu juga nama yang kita akan bincang akan datang, mutawassitah, najis sederhana. Kenapa panggil najis sederhana? Merujuk kepada tata cara bersuci. Tidak terlampau ringan, tidak terlampau berat. Dia berada pada tahap sederhana dari sudut cara bersuci. Baik, mudah. Jadi paling mudah untuk kita ingat, apabila kita sebut bahagian najis ringan, sederhana, berat, merujuk pada apa? Cara bersuci. Itu saja paling mudah untuk kita ingat. Dia ringan, berat, sederhana, merujuk kepada cara bersuci. Begitu juga kita dah belajar sebelum daripada ini tuan-puan, dan kita akan detailkan balik, iaitu tajuk hadas. Dia ada 3 juga, ataupun asalnya ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Apabila kita panggil besar dan kecil, nama ini dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada 2 perkara. Tapi kalau kita ingat lupa 2, ingat 1 pun okey. Apa dia 1? Merujuk kepada tempat yang wajib dibasuh. Kalau najis, kalau hadas itu kecil, tempat yang wajib dibasuhnya ialah kecil, tak seluruh badan, hanya 4 tempat sahaja. Sebab tu dipanggil hadas kecil. Sama konsep dengan nama najis ini. Kenapa dipanggil hadas besar? Merujuk kepada tempat yang wajib dibasuh itu besar. Besar mana? Luah. Seluruh badan wajib basuh, sehingga dinamakan hadas itu besar. Baik, itu satu daripada 2 sebab kenapa dipanggil hadas kecil dan hadas besar. Baik, kita kembali balik kepada hadas najis, iaitu najis ringan. Kita tengok apa contoh najis ringan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu tu dia nak cerita contoh. Yang kata najis ringan ni apa contoh dia? Bukan dia nak cerita apa makna ringan, bukan. Iaitu tu dia nak cerita contoh. Iaitu yang kata najis ringan ni, apa dia najis ringan ni? Contoh dia, air kencing kanak-kanak lelaki. Satu poin dia. Poin yang kedua, baik, poin yang pertama, air kencing. Tu poin yang pertama. Air kencing tu. Yang kedua, kanak-kanak lelaki. Tu poin yang kedua. Pertama, air kencing. Poin yang kedua, kanak-kanak lelaki. Lagi pula yang ketiga, poin yang ketiga, yang di bawah umur 2 tahun. Ni poin yang ketiga. Dan ni poin yang keempat. Dia kena ada 4. Lengkap 4 ni barulah sempurna contoh najis ringan. Apa poin yang keempat? Dan yang ini kanak-kanak lelaki tadi, yang air kencing kanak-kanak lelaki tadi, yang belum makan makanan secara mengenyangkan, melainkan menghisap susu sahaja. Tidak ada lain, takkid dia. Yang kata susu sahaja tu apa dia? Badar dia. Tidak ada yang lain, tak makan benda lain. Hanya kenyang makan ataupun minum susu. Baik, 4 ciri dia ataupun 4 syarat dia, barulah sempurna contoh. Kalau tak cukup 4, tak termasuk najis ringan. Apa dia pertama? Yang pertamanya ialah air kencing. Air kencing. Adapun tahi kanak-kanak lelaki tidak termasuk najis ringan, termasuk najis sederhana. Ataupun muntah dia, tahi kanak-kanak lelaki, muntah kanak-kanak lelaki, itu tidak termasuk najis ringan. Dia termasuk najis sederhana.
Baik, poin yang kedua. Poin yang kedua, air kencing siapa? Kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki sahaja. Adapun kanak-kanak perempuan termasuk najis sederhana. Dia tak termasuk mukhaffafah. Sebab tu ada satu contoh saja. Najis ringan ni mudah, satu contoh sahaja. Poin yang ketiga apa dia? Syarat yang ketiga nak hukumkan contoh najis ringan ni. Yang ketiga, air kencing kanak-kanak lelaki yang macam mana ciri dia? Belum cukup umurnya 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Kalau dalam kitab lain dia sebut 2 tahun ini takriban ataupun tahdidan. Dia kira tahdidan. Tahdidan. Dia kira tepat. Bukan lebih, bukan kurang, bukan lebih. Lebih tu tak apalah, kita dah tahu. Dia kira tepat. Tepat 2 tahun, lebih sikit pun dia kira dah. Asalkan tepat 2 tahun, maka air kecil tu tidak lagi dikira air kecil termasuk dan najis ringan. Dia kena sebelum. Maksud dia tak capai umur tepat 2 tahun. Baru setahun 8 bulan, setahun 9 bulan setengah, setahun 9 bulan suku. Kalau tepat masuk 2 tahun, air kecil anak-anak lelaki tak lagi dikira najis ringan. Tu poin yang ketiga. Belum cukup umur 2 tahun tahdidan. Kalau tahdidan tetap dikira mutawassitah. Kalau lebih sikit lagi-lagilah kita dikira mutawassitah. Yang ketiga, poin last, poin terakhir. Apa dia? Yang empat. Dia kena ada 4. Poin yang terakhir ini yang penting. Biasanya orang terconfuse. Yang ni terkeliru. Poin yang keempat ni, belum makan makanan lain secara mengenyangkan. Belum makan makanan lain secara mengenyangkan. Melainkan menghisap susu sahaja. Baik. Belum makan makanan lain secara mengenyangkan. Tu kata kunci kita kena ingat. Dia tak makan benda lain, tapi ingat, tak makan tu secara mengenyang. Walaupun dia makan sikit, tak dikira. Kenapa? Kerana makan sikit itu, benda lain, minum air sikit, tapi dia tak kenyang. Kok mana pun dia kena isap susu juga. Jadi sebab tu kata kunci pentingnya, tak makan makanan lain secara mengenyang. Kalau tak ada mengenyang, menyebabkan auto. Apa saja dia makan benda lain walaupun sedikit, kenyang tak kenyang, dinamakan mutawassit, dinamakan mukhaffafah. Tidak, dia ada syarat mengenyangkan. Tak makan makanan lain secara mengenyangkan. Kalau dia makan air, mak dia bagi air sedikit, air putih sedikit, air zam-zam sedikit, buah kurma ke, kismis ke, ajar anak-anak dia makan kismis kecil-kecil. Tapi makan itu atas kadar apa? Kadar untuk dia nak, panggil apa? Bukan nak mengenyangkan. Nak elak daripada dia cepat lapar, tak menyusu selalu. Maka ibu dia ni akan bagi air sedikit, akan bagi kismis, akan bagi kurma sikit. Kenyang ke tidak? Tidak. Kok mana pun dia kena isap susu. Maka kalaulah anak lelaki yang makan susu sahaja atas jalan mengenyangkan, itulah dia syarat keempat untuk melengkapkan contoh makanan, contoh air kecil yang sederhana. Jadi cumanya yang kita keliru di mana tuan-puan, ada beberapa poin yang kita keliru di sini. Yang pertamanya susu. Dia sebut di sini tuan-puan umum. Kanak-kanak itu makan ataupun minum susu atas jalan mengenyangkan, umum. Dia tak sebut susu ibu, dia tak sebut susu yang lain daripada ibu, tak sebut susu binatang. Baik, kalau kanak-kanak minum susu kambing, kalau kanak-kanak minum susu lembu, adakah
Maksud susu lembu ni ori, bukan susu yang yang powder yang bentuk terbaru sekarang ni. Yang tu tak jadi najis sederhana, tak jadi najis ringan, jadi najis sederhana. Ini cerita yang susu ori, susu ibu, susu lembu, susu kambing, susu apa pun. Jadi di sini tuan-puan umum. Ini qaul yang mu'tamad. Mu'tamadnya tuan-puan umum. Tak kisah dia minum susu ibu, ataupun dia minum susu kambing, ataupun dia minum susu lembu, di atas jalan mengenyangkan, tak makan benda lain, di atas jalan mengenyangkan, barulah dinamakan najis itu najis ringan. Ada qaul dhaif setengah kitab dia khusus iaitu susu ibu sahaja. Itu qaul dhaif. Kan kita biasa apabila kita biasa sebut susu ibu. Dia sebenarnya qaul mu'tamad tak disyaratkan susu ibu. Susu asalkan susu sahaja. Susu lembu ke susu apa pun tak apa. Tak disyaratkan susu ibu. Cuma kita kena ingatlah kalau ada orang kata susu ibu itu qaul dhaif. Sebenarnya qaul mu'tamad dia umum. Ni dalam kitab kita ni dia umum, iaitu qaul mu'tamad. Adapun qaul dhaif dalam setengah kitab dia mesti susu ibu. Adapun susu lain jadi najis mutawassithah, tak jadi najis ringan. Satu lagi, 2 tahun itu tahun apa dia? Ada kawan kita tanya ni. 2 tahun itu tahun Hijri, bukan tahun Misihi, tahun Hijri. Kena kira tahun hijrah. Jadi anak kita tu kena dhabit lah, kena catat tahun Hijri, tahun hijrah, bukan tahun Misihi. Dia beza 2-3 hari. Tahun di antara tahun Hijri dengan tahun Misihi ni dia lebih kurang 5 ke 6 hari. Misihi lebih banyak. Lebih lebih 5 ke 6 hari, saya lupa. Jadi dia punya Hijri dia kurang sikit. Baik, settle tuan-puan. 4 langkah tu, 4 ciri tadi, 4 poin tadi untuk lengkapkan najis itu najis najis ringan. Kalau tak cukup 4 ni, dia auto jadi najis sederhana. Baik, kita tengok yang ketiga, akhir sekali pagi ni, iaitu cara bersuci. Kita nak tiga benda je kita bincang ini. Pertamanya nama najis, yang kedua contoh, yang ketiga langkah bersuci. Baik, kita tengok langkah bersuci najis ringan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Cara perenggan yang kedua tuan-tuan, cara menyucikannya. Baik, bagaimana langkah dia? Dia ada 2 saja. Cara menyucikannya boleh direncikkan air sahaja. Cara menyucikannya kan najis ringan tu, bagaimana cara dia? Boleh pakai. Dia asal tu ada pakai tu, dia kitab Rumi dia hilang dah pakai. Boleh guna, yang ni boleh pakai, boleh direncikkan air. Jadi boleh guna cara rencikkan air sahaja. Maksud rencik ni tuan-puan, percikan, renjis. Boleh renjiskan air sahaja. Renjis, kita titikkan air, kita renjiskan air, kita percikkan air. Kalau teknik hari ni mudahnya spray lah. Spray tu dah kira air mengalir. Dia percik saja, tak syarat mengalir air. Menyucikan boleh direncik, yakni dipercikkan air sahaja. Rata-rata pada tempat terkena air kencing itu. Rata-rata ni pastikan cara kita percik itu rata, yakni menyeluruh semua tempat. Itu makna rata. Cara percikan itu pastikan rata keseluruhan. Mana dia? Tempat yang kena air kencing itu. 1.
Langkah yang kedua, dia sepatutnya nombor 1 kena nombor 2. Nanti kita buat kesimpulan. Jadi kitab kita ni dia sebut langkah kedua dulu. Kita tengok. Dia langkah dia terbalik ni. Dia langkah pertama dulu kita kena buat. Setelah ni maksud langkah pertama. Setelah diperah atau dibuang airnya, air kencing. Iaitu ni hukum. Memadai, ini sah, dengan tidak payah dijirus atau dicucurkan air itu atas kena najis. Baik, kesimpulan tuan-puan, langkah bersuci najis ringan hanya ada 2 langkah sahaja. Ada 2 langkah sahaja. Apa dia? Yang pertamanya, dan kitab kita ni pertama duduk belakang. Pertamanya apa? Yang pertamanya ialah kita kena buang air najis terlebih dahulu. Yang ni ramai kita skip ni. Jadi teknik bersuci najis ni, kalau kita tengok orang kita hari ni, dia tak ikut step ataupun langkah yang ditetapkan oleh syarak. Dia tak ikut SOP syarak, dia main langkau terus. Dia main nombor 2 terus. Dia tak buang air najis, dia ambil air terus jiruh di atas najis. Itu yang berbahaya. Dia langkah pertama dulu, jangan buat lagi nombor 2. Apa dia pertama? Yang pertamanya kena buang air najis. Kena buang diri najis. Diri najis kita kena buang dulu. Jangan ambil air cucur atas najis, itu salah. Apabila salah, tak ikut step dia, tak ikut prosedur, menyebabkan apa? Menyebabkan kesam lantai itu dia akan jadi najis makin meluas, makin merebak najis. Walaupun kita muk, walaupun lantai itu krim, tetap dihukumkan lantai itu najis, hukmi, walaupun air dah tidak ada. Baik, itu sangat penting langkah pertama ni tuan-puan, kita kena buang air najis terlebih dahulu. Cara macam mana? Kita nak belajar cara nak buang najis. Dia ada beberapa cara untuk kita buang air najis. Sebelum kita nak belajar cara tuan-puan, kita nak clearkan dulu, pastikan najis yang kita nak buang ni, pastikan kita kena buang najis, tinggal apa dia? Tinggal kesan-kesan najis. Maka yang kita nak basuh ni apa dia? Bukan nak basuh najis. Yang kita nak basuh ialah tempat yang kena najis. Yang kita nak basuh ialah kesan yang kena najis. Kita buang najis sehingga kering tempat kena najis itu, sehingga apa dia? Sehingga hanya ada kesan, jirimnya tidak ada, materialnya tidak ada, diri najisnya hilang, hanya ada aura dia, hanya kesam dia sahaja. Bau masih ada, itu kesam dia, tapi dirinya tidak ada. Apabila dirinya tidak ada, baru langkah pertama clear. Baru langkah pertama clear, baru boleh follow ke langkah kedua. Selagi tak clear langkah pertama, mesti kita kena buat lagi, buang. Maka cara nak buang macam mana tuan-puan? Cara nak buang ni, kita tengok mengikut najis. Kalau najis tu atas lantai, najis ini atas lantai kita, atas lantai lah mudah, atas lantai kita, maka kita lap. Kita kena guna, kita lap. Boleh guna apa saja, boleh guna tisu, boleh guna kain. Ambil tisu, lap. Lap itu, kita lap najis yang berada atas lantai. Air kecil anak kita ni yang duduk atas lantai ni, kita ambil tisu lap. Lap sehingga mana? Sehingga kering lantai itu. Sehingga lantai itu kering, tidak ada air najis, tidak ada diri najis. Yang ada apa dia? Yang ada kesan. Jangan lap sekali masih basah. Basah tak, belum lagi sempurna. Kalau masih basah lagi, itu tak sempurna. Kena kering, lap. Ambil tisu nombor 2, tisu kedua, lap lagi. Barulah kering. Yang tinggal apa? Yang tinggal kesan najis. Baru boleh langkah yang kedua. Jadi kalau najis atas lantai mudah, kita lap, sama ada lap dengan tisu, ataupun lap dengan kain, ataupun lap dengan apa saja yang boleh menyerap air, menyerap najis. Sebab apa? Sebab kita nak buang air najis. Jadi cara nak buang, boleh lap dengan apa saja. Baik. Kalau najis itu najis yang di kain tuan-tuan. Contohnya najis ni di kain.
Anak kita riba anak kita yang baby ni baru tak sampai 2 tahun ni, najis ringan ni, dia kecil atas kain kita. Macam mana langkah pertama nak buang air najis, sedangkan air najis berada dalam kain? Cara dia ialah diperah. Tengok contoh dia buat tadi, iaitu diperah. Perah ni maksud dia tuan-puan, kita perah sehingga mana? Sehingga keluar air kecil itu tinggal kering. Tak ada dah kesan. Kita perah betul-betul, dia keluar air kecil yang keluar, yang tinggal apa? Yang tinggalnya adalah kesan-kesan lembab yang ada pada kain. Barulah kita boleh terus ke langkah yang kedua. Jangan kita perah tak kering lagi, masih ada lembab, maka terus kepada langkah kedua tak sah. Sebab tu SOP ni sangat ketat tuan-puan. Jangan kita cincai, menyebabkan result dia, kesan dia tak sah ataupun tidak di-approve oleh syarak. Sebab tu kesan dia besar. Sebab tu kita kena betul-betul halusi dia punya step dia. Jadi kita perah tuan-puan sehingga kesan dia tu sehingga kering, yang tinggal adalah kesan. Kalau Tok Guru saya kata dia nak punya clearnya, nak bagi kita clear, masa belajar dulu Tok Guru kata kalau najis atas lantai ni kita buang, kita lap sehingga mana? Dia kata sehingga kamu berani jilat. Maksud apa? Maksudnya tak ada basah, tak ada lembab dah. Tu dia nak cerita bagi betul-betul confident, kita clear, kita faham bahawa lap itu sehingga mana? Sehingga kering. Sebab kita nak basuh bukan najis, nak basuh tempat kena najis. Beza najis dengan mutanajis. Kalau najis, diri najis, kita bukan nak basuh diri najis. Kalau ada diri tak boleh. Kenapa itu diri? Yang kita nak basuh ialah mutanajis, tempat kena najis. Kita nak basuh tempat yang kena najis. Baik, settle tuan-puan. Baik, terus kepada langkah kedua. Apa dia langkah kedua? Langkah kedua, percik air atas tempat yang kena najis. Percik air atas tempat yang kena najis. Maka kita percik saja air atas tempat kena najis, tak perlu basuh. Ni beza tuan-puan, kita akan belajar akan datang. Beza di antara percik dengan basuh. Kalau basuh ni dia disyaratkan mengalir air, disyaratkan berpindah air, disyaratkan bergerak air daripada tempat kita basuh ke tempat lain. Tetapi kalaulah lap, kalaulah percik, walaupun tak bergerak air, disyaratkan ataupun memadai, sah. Jadi percik saja air, kita ambil air, lap pula, bukan jiruh, bukan cucur, tetapi just renjis sahaja, walaupun air tak bergerak, air tak mengalir, sah. Sekiranya najis ringan. Inilah dia ringannya, mudahnya bersuci najis ringan. Itu waktu dipanggil ringan. Baik. Ini mazhab kita tuan-puan. Ini mazhab kita. Baik, sebelum kita nak tambah mazhab tu, langkah kedua settle tuan-puan. Langkah kedua apa dia? Langkah kedua percik ataupun renjis air tempat kena najis, sah, memadah. Tak perlu kita gosok, tak perlu kita basuh. Basuh ni gosok lah. Kalau najis sederhana tu, kita akan belajar step kedua. Najis sederhana, langkah kedua, langkah pertama sama. Langkah kedua, bezanya, najis sederhana ni kita kena basuh. Basuh tahap mana? Ni kita akan belajar. Akan datang, dia ada 3 langkah. Najis sederhana, dia memang ada setengah kitab 2 saja. Tapi kita detailkan, najis sederhana ada 3 langkah. Dia kena gosok, kena basuh sehingga mana? Sehingga zon hati kita. Basuh 3 kali tu sunat. Tak syarat 3 kali, cuma sunat menigakan. Sunat basuh kali pertama dah zon hati kita dah suci. Okey. Maka kita tambah 2 dan tambah 3 untuk sunat, tu dapat pahala sunat. Tetapi basicnya, asasnya, qadar mana yang kita kena basuh? Kalau najis sederhana, qadar zon ataupun kuat sangkan hati kita, qadar ni banyak kali ni kita basuh air qadar ni
dihukumkan suci. Tak wajib berada standard yakin. Tak perlu kita yakin teh ada lagi ke tak bau kena cium, ada lagi tak rasa kena letak di lidah, tak perlu. Kenapa? Kerana memadai. Syarak menetapkan level membasuh tidak disyaratkan standard yakin, tetapi hanya memadai standard zon, iaitu kuat sangkaan hati kita berdasarkan usaha kita ini memadai ataupun hati kita kata dah bersih. Baik, itu najis sederhana. Tetapi kalau najis ringan, tak perlu basuh, tak perlu gosok, hanya renjih sahaja. Baik, tambahan sedikit tuan-puan, ini di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang ada najis sederhana. Adapun mazhab lain dia tidak ada najis sederhana. Dia berat. Mazhab Maliki dan Hanafi dia tidak ada najis mazhab kita sahaja yang ada najis ringan. Silap. Mazhab kita sahaja tuan-puan, mazhab Al-Imam Syafi'i sahaja yang ada najis ringan. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dia tidak ada najis ringan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum umur, tak sampai umur 2 tahun, yang mengharapkan susu ibu secara mengenyangkan, tetap najis sederhana di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Apabila najis sederhana tuan wajib basuh, tak memadai percik. Sebab itulah di dalam mazhab kita maka sunat. Jadi sunat juga tuan kita basuh. Ni cerita level wajib. Jadi kita nak percik pun sah. Cuma nak pahala lebih, sunat kita basuh walaupun najis itu najis ringan. Walaupun najis tu najis ringan, sunat juga kita basuh. Kenapa? Kerana kena meraihkan mazhab lain ataupun al-khuruju minal al-khuruj, keluar daripada mazhab itu mustahabbun. Keluar daripada mazhab itu mustahabbun ataupun sunat. Al-khuruju minal khilaf mustahabbun, keluar daripada khilaf apa? Khilaf di kalangan mazhab 4, maka mustahabbun sunat. Sebab apa basuh ni sunat mazhab kita? Nak meraihkan supaya dalam mazhab Maliki juga sah, dalam mazhab Hanafi juga sah. Jadi kita tuan-puan nak selesa, orang panggil nak dapat pahala sunat, bukan nak selesa, nak dapat pahala sunat, kita basuh juga walaupun air kecil itu najis ringan. Habis. Baik, yang kedua. Kedua ni kita minggu depan tuan-tuan. Kedua ni insya-Allah minggu depan. Apa dia? Dan keduanya najis mughallazah yang berat, iaitu anjing, babi dan anak kacukannya. Jadi kacukan lahir daripada anjing ataupun lahir daripada babi. Ni B nombor B ataupun nombor 2 dalam Rumi B. Jika seseorang terkena anggotanya atau pakaiannya dengan darah binatang itu, atau tahiknya tahik binatang itu, atau kencingnya kencing binatang itu, atau air liurnya atau badannya yang basah, maka cara menyucinya hendaklah dibasuh 7 kali. Baik, insya-Allah juga tuan-puan, konsep yang sama kita akan bincang minggu depan. 3 subtopik, iaitu pertamanya kita nak kenal, kita nak tahu penggunaan nama. Kenapa nama najis berat? Kalau budak sekolah dia kata kenapa najis berat, dia tanya cikgu. Cikgu kata berat kerana berat, anjing ni berat, babi ni berat, dia kata. Mau 10 kilo. Sedap cikgu pun jawab. Budak-budak ni dia punya kebab, panggil punya, dia punya imajinasi dia tinggi. Dia tanya pelik-pelik. Dia tanya pelik-pelik. Dia suka menggunakan pertanyaan why. Mengapa? Awak kenapa? Kenapa dia kata? Dia banyak nak tanya. Budak-budak kecil ni sekolah-sekolah rendah tuan-tuan. Kalau kita belajar mengajar di sekolah-sekolah rendah,
ada budak yang jenius tu dia suka bertanya. Jadi kita pun jawablah. Kenapa najis berat? Kenapa najis ringan? Najis ringan ni sebab air kecil ni tak berat sangat, ringan je. Air kecil budak, berat mana sangat, berapa gram? Dia kira kot tu. Tu jawab yang merapu. Jadi insya-Allah kita akan belajar minggu depan. Yang kedua, satu topik yang kedua, contoh najis berat dia tak banyak tuan-puan. Najis berat tak banyak contoh. Najis ringan satu contoh, najis berat pun hanyalah dua contoh, iaitu anjing dan babi. Dan yang ketiganya, yang paling penting ketiga yang kita akan fokus minggu depan, tuan-puan, minggu depan, iaitu langkah bersuci najis berat. Langkah bersuci najis berat ni dia panjang sikit sebab dia ada 3 langkah juga, cuma kita kena ada penambahan dia 7 kali. Kita nak tahu cara pengiraan 7 kali itu macam mana. Salah satu daripada 7 itu mesti menggunakan air yang dikeruhkan daripada tanah. Itu simple. Cuma kita nak tahu teknik 7 itu, pengiraan dia. Benda-benda yang nampak simple, tetapi kalau kita silap teknikal, dia boleh jadi salah. Silap pengiraan, dia boleh jadi tak tepat ataupun tak betul. InsyaAllah tuan-tuan, kita mudahnya tuan-tuan, kalau kita sambung terus pun pagi ni dia tak sempat. Kita akan sambung minggu depan. Cuma pagi ni kita dah sebut secara sepintas lalu tadi, penggunaan nama mughallazah. Tu najis mughallazah, yang berat. Jadi kita dah tahu dah konsep yang berat tu. Jadi minggu depan kita just ulang sahaja. Yang berat itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hukum ataupun tata cara bersuci. Agak sukar ataupun berat di sisi syarak, sehingga wajib basuh 7 kali. Itu dia panggil berat tu. Tata cara hukum atau tata cara bersuci diberatkan oleh syarak sehingga wajib membasuh sampai 7 kali menggunakan air mutlak, dan salah satunya ialah air yang dibersihkan, yang dikeruhkan daripada yang dikeruhkan dengan tanah. Baik, insyaAllah tuan-puan kita sambung minggu depan. Saya tengok soalan, kalau ada, kalau tak ada kita break. Kita tak nak ambil masa lama tuan-puan sebab setiap minggu just 1 jam sahaja. Baik, kita tengok soalan. Okey, soalan ni apa ni? Orang Paroi. Orang Paroi pun ada. Suhairi Sulaiman. Orang Paroi Jaya. Lagi siapa tu? Kamarudin Al-Fadhil tuan bila kita. Najis mukhaffafah. Okey. Najis mukhaffafah sekiranya terkena kapet tebal dan tilam tebal yang mustahil dibasuh, bagaimana cara langkah menyucinya? Baik, bagus soalan ni. Sebab cara nak buang ain, ini termasuk cara nak buang. Dia tak kena basuh, dia kena percik je, tak perlu basuh pun. Dia just percik air, tak perlu basuh. Cuma langkah pertama kena settle. Apa langkah pertama? Langkah pertama kena buang air najis. Cuma teknik nak buang kena tahu. Tadi kita bagi contoh 2. Pertama atas lantai, yang kedua dalam kain. Ini konsep ni kalau najis itu atas tilam ataupun najis itu kena di kapek, sama je tuan-puan. Kapek dengan tilam sama. Macam mana cara kita nak buang air dia tu? Kalau kapek nak perah, memang payah nak perah. Bukan dia jenis perah dengan tangan tu. Tilam lagi tak boleh perah, husung pun berat. Katakan nak perah tu. Cara dia macam mana tuan-puan? Cara dia kita boleh guna apa dia? Guna vacuum sedup. Guna alat. Kita guna alat sedup dia. Dia perah tu kan, perah tu tangan kita boleh perah. Sebab apa? Sebab dia keluar. Jadi gunalah apa pun teknik untuk mengeluarkan dia punya air dia. Jadi kalaulah di kapek, kita boleh sedup. Contohlah kita sedup, kemudian kering dah, tinggal kesan, barulah kita percik. Tak perlu basuh pun. Kalau nak basuh sunat lah. Sunat nak dapat pahala, lebih basuh. Sunat kita basuhkan. Jadi kalau nak yang wajib je tak perlu basuh, just percik saja. Ambil spray tuan-puan, spray air, saya tak ada contoh. Spray air kita spray je. Spray kan dia apa nama ni, tak bergerak air tu. Kalau spray banyak sehingga bergerak tu dia panggil basuh. Kita spray je tak bergerak pun air, tak melimpah pun air. Jadi memadai, sah.
Adapun nak sunat, basuh. Satu lagi teknik yang orang panggil apa, teknik yang kedua tuan-puan. Maksud yang kedua ni bukan teknik buang. Ni bukan teknik buang, tapi boleh dipakai juga, iaitu kita menggunakan basuh air. Contoh macam mana tuan-puan? Okey. Contoh ni dalam ni tuan-puan, dalam baju saya ni terkena air kencing. Saya tak nak tunjuk kat tuan-puan teknik yang kedua. Teknik pertama teknik buang dengan secara manual, maksud perah ataupun sedut vacuum. Tapi saya nak tunjuk kat tuan-tuan teknik yang kedua, iaitu cara basuh juga. Tapi bukan langkah kedua lagi, jangan tertukar. Tak masuk langkah kedua, tak masuk lagi basuh. Cara kita nak buang macam mana tuan-puan? Kita buang dengan air. Kita ambil air ni tuan-puan, air. Kita nak buang air ni, langkah pertama nak buang dengan air, bukan basuh lagi. Kita cucur air ni, kita curah air sehingga dia air kencing dalam ni dia turun ke bawah. Dia turun dengan apa? Dengan air. Jadi kita cucur beberapa banyak air sehingga zon kita dah hilang dah air. Tinggal apa dia? Tinggal kosong, bersih dah. Tapi tak boleh tak bersih lagi sebab langkah kedua belum. Baik, langkah kedua tuan-puan, langkah kedua baru kita ambil air, kita percik ataupun kita jirus. Kita nak sunat, kita jiru. Jiru langkah kedua ni air juga. Tapi bukan buang, tapi basuh. Nampak tak? Maka kita menggunakan dua langkah, menggunakan satu alat, iaitu air. Air pertama, jiru pertama itu buang, dan jiru kedua itu basuh. Baik, settle tuan-puan. Boleh ini. Di mana tuan-puan praktikalnya kita buat macam ni? Kalau tuan-puan mungkin sedar ataupun tak sedar, di mana teknik ni kita buat? Iaitu ketika tuan-puan basuh najis, berak. Ketika qada hajat tuan-puan, ketika kita basuh berak, apa yang kita buat? Kita buang air, kita tak guna tisu. Kalau orang guna tisu tu memang terbaik. Itu standard yang paling afdal. Kalaulah dia buang tisu dulu, sebab tu kenapa tuan-puan, standard afdal kita istinjak dulu. Istinjak dengan tisu dulu, istinjak dengan batu dulu, buang air dulu, barulah kita basuh dengan air. Itu standard apa? Itu standard paling afdal. Tapi kita nak ambil standard afdal saja, standard air. Standard nombor 2. Jadi langkah menggunakan membasuh najis sederhana, sebab taik kita ni tuan-puan dipanggil najis sederhana, cara dia 2 ataupun 3 lah, kita akan belajar akan datang 3. Pertama apa? Pertama buang air. Maka nak buang air macam mana? Air di punggung kita nak buang. Maka kita biasanya kita buang dengan air juga. Langkah pertama, spray air pertama, bukan basuh lagi. Spray air pertama itu, walaupun nampak macam basuh, itu sebenarnya buang air. Langkah kedua, apabila air dah bersih, barulah kita basuh. Basuh apa? Air masih juga jalan. Air jalan itu sebenar langkah kedua, iaitu basuh. Basuh sehingga mana? Sehingga suci. Suci itu qadar mana? Qadar zon. Barulah level ketiga. Ni akan datang. Ni saya cerita sebentar lalu. Langkah ketiga ni penilaian. Kita kena nilai. Langkah terakhir, langkah ketiga nilai. Nilai dengan level apa? Nilai dengan level zon. Apabila kita zon, kita nilai, suci tak lagi ni? Qadar ni dah rasanya suci. Baik, settle. Suci. Baik. Okey, settle soalan nombor 1. Soalan nombor 2, sekiranya setelah dicuci tilam itu tapi air basuhan terkena pakaian solat, sahkah? Kalau kita dah basuh tilam tu kena najis mukhaffafah. Kalau najis tu najis mukhaffafah, terkena tu, masa terkena tu terkena air. Air tu apa? Air buangan dia. Maksud air tu air kencing lah. Tu tak boleh. Kalau terkena air kencing tak boleh. Sebab apa? Tu najis. Tapi kalau kena air basuhan, yang dah tak ada najis dah, air mustakmal yang kita panggil tu, maka tu tak menjadi isu, dia tak najis. Ingat, jadi air najis tu sekiranya kena air yang bercampur dengan air kencing. Kalau masih lagi air tu bercampur dengan air kencing, tetap air itu air najis. Baik, saya terjawab soalan tu. Terjawab soalan. Baik, wallahu alam, insya-Allah soalan dah tak ada dah, saya rasa dah tak ada. Insya-Allah tajuk mudah saya tuan-puan, tak perlu banyak-banyak soalan kerana tajuk mudah saja, kita ulang kaji saja.
tuan-puan pun dah tahu jas ulang kaji panggil apa? Ulan-ulan supaya refresh balik. Baik, kita sambung minggu depan insya-Allah tuan-puan. Minggu depan ni agak panjang lah minggu depan ni. Dia bersuci 7 langkah bersuci 7 langkah. 3 langkah bersuci najis yang berat. Baik, kembali balik kepada Abang Zaki. Terima kasih semua pengerusi kita, seluruh ahli jawatan kuasa, kawan-kawan, rakan-rakan yang mentakzim dan memuliakan majlis pengajian kita. Bukan mengaji, cuma memuliakan sahaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua pada sahabat-sahabat yang pagi ini. Sebelum mengakhiri majlis ni, saya minta doa Ustaz. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, kalau tak ada, saya tengok sekali lagi. Ahmad Farhan, anak lelaki kurang 2 tahun. Okey, saya dah jawab tadi. Baik, insyaAllah tuan-puan, kalau saya tak perasan soalan, saya akan respon secara dengan bertulis. Kalau sempat, saya cuba respon bertulis. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih semua kepada kawan-kawan yang meraihkan dan mentakzimkan program kita sekadar bacaan ulang kaji, sekadar ulang kaji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.